Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, apa saya akan jawab iaitu mengenai penerangan mengenai PARQ. PARQ atau nama penuh dia The Physical Activity Readiness Questionnaire. Atau apa saya faham maksud dia soalan mengenai kesediaan sebelum melakukan aktiviti fizikal. Okey, kaedah seperti ini agak biasa digunakan pakai oleh sebagai contohnya jurulatih kecergasan ataupun fitness trainer lah, ataupun orang kata personal trainer. Biasanya mereka guna pakai kaedah ini untuk mengungkap ataupun mengenal pasti isu gaya hidup ataupun kesihatan terhadap klien mereka yang mereka training sebelum program latihan tu dijalankan ataupun dimulakan. PARQ ini digunakan untuk menentukan sama ada peserta ataupun klien harus mempunyai penilaian perubatan yang lengkap sebelum mengambil bahagian dalam latihan yang kuat ataupun yang berat. Orang cakap PARQ sebenarnya subjektif dan hanya berdasarkan maklumat yang diberikan oleh klien membanding dengan ukuran objektif seperti tinggi, berat badan ataupun usia. Soal sedia ini sebenarnya agak pendek dan mudah untuk dikenalikan. Walaupun dia agak pendek dan mudah untuk kenalian, tapi dia punya kandungan dia agak lengkap ataupun orang kata komprehensif. Dia akan mendedahkan sejarah penyakit ataupun gaya hidup ataupun orang kata isu mengenai kesihatan. Sebagai contohnya ada masalah kardiak ataupun jantung, masalah respirasi sebagai contohnya penyakit asma. Sekiranya PARQ mengungkapkan masalah yang disarankan oleh bagi peserta, untuk sebolehnya peserta perlu mendapatkan nasihat daripada pakar, khususnya doktor. PARQ ini direka dan disesuaikan untuk klien ataupun peserta yang berusia 15 tahun sehingga 69 tahun. Sekiranya peserta ataupun klien yang bawah 15 tahun, klien semestinya mendapatkan nasihat daripada penjaga ataupun penjaga. Okey, manakala untuk klien yang berusia 69 tahun ke atas, untuk klien yang berusia 69 tahun ke atas, bolehnya mereka perlu merujuk kepada pakar, khususnya doktor, untuk mendapatkan orang kata nasihat ataupun kebenaran sebelum menyertai aktiviti ataupun latihan yang dikenakan oleh fitness trainer ataupun jurulatih kecergasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana hendak melakukan teknik senaman yang betul. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan 5 teknik senaman. Yang pertama, body squat. Yang kedua, lat and twist. Yang ketiga, push up. Yang keempat, bend and pull. Dan yang terakhir dan kelima iaitu single leg squat. Alright. Okey, senaman yang pertama iaitu push up. Okey, untuk push up, pastikan badan anda lurus dan kaki kita dekat belakang ni kan. Pastikan dia rapat dan lurus. Dan kedua-dua tangan kita ni sebelah sama paras dengan dada lah. Okay, apabila kita turun sehingga menyebabkan
kita punya siku ni sama paras dengan bahu, dan dada kita menyentuh lantai ataupun hampir menyentuh lantai. Dan pastikan kita punya pandangan pandang ke hadapan dan berdiri lurus, berdiri semula sehingga tangan kita ni lurus. Okey, senaman yang kedua iaitu bodyweight squat. Pastikan badan anda lurus, tegak, dan pegangan kaki anda sama paras dengan bahu. Dia ada dua variasi. Yang pertama, tangan anda boleh dinaikkan ke atas telinga seperti ini. Yang kedua, dia boleh diletakkan di hadapan dada seperti ini. Okey, saya boleh letakkan bahagian hadapan dada lah. Okey, pinggul anda diturunkan ke paras bawah tanpa lutut lebihi kaki. Pastikan leher anda sentiasa natural dan pandangan anda pandang ke hadapan. Pada masa yang sama, otot bahagian abdomen anda diaktifkan ataupun dilegankan. Okay, nama otot tersebut, nama saintifik dia rectus abdominis lah. Okay, sebabkan saya kata sedemikian, dia akan pastikan bahagian sudut abdomen dan paha itu lebih besar. Bermaksud dia akan jadikan postur badan kita ni lebih tegak dan tidak tertunduk condong ke hadapan dan jadi sudah seperti permulaan. Senaman yang ketiga iaitu lung and twist. Untuk permulaan, pastikan anda berdiri dalam keadaan lurus atau tegak dan pegangan kaki anda seluas sama paras bahu. Dan kedua tangan anda ini diangkat atas dan diletakkan di sisi telinga. Okey, pastikan postur badan anda dalam keadaan tegak lah. Okey, apabila bahagian atas badan digerak ke hadapan sehingga kaki kiri lurus sejajar dengan lantai dan menyebabkan posisi bagi kaki kiri ini dalam keadaan 90 darjah dan mata pandang ke hadapan untuk sementara waktu. Selepas itu, pusing bahagian atas badan ke kiri dan pandang semula ke hadapan dan diri semula, dan tukarkan bahagian lain, kaki lain seperti ini. Okey, senaman yang keempat iaitu single leg squat. Untuk single leg squat, anda mesti berdiri dalam keadaan yang lurus dengan pegangan kaki seluas bahu. Dengan anda boleh pilih kaki kiri ataupun kaki kanan untuk diletakkan bahagian belakang. Jadi saya akan pilih kaki kanan untuk diletakkan pada bahagian belakang. Kedua tangan ini diletakkan di atas dada di sisi telinga dan anda punya pandangan mesti pandang ke hadapan. Lepas itu, angkatkan kaki anda ke atas, kaki yang berada di belakang lah, dan
Turunkan pinggul dengan membengkokkan lutut anda serendah yang boleh sambil mengawal keseimbangan badan. Pastikan postur pada bahagian belakang anda dalam keadaan lurus. Dan naikkan badan seperti posisi permulaan. Dan anda boleh melakukannya berulang kali. Dan anda juga boleh bertukar posisi kaki bahagian belakang lah, seperti inilah. Senaman yang kelima iaitu bend and pull. Seperti biasa, anda perlu berdiri dalam keadaan yang lurus dengan bukaan kaki selari dengan paras bahu. Selepas itu, angkat kedua tangan anda legak ke atas melebihi paras kepala. Selepas itu, bengkokkan lutut dan pinggang anda sehingga menyebabkan sudut pinggang antara paha dan dada keadaan 45 darjah. Dan tangan ini berada di bawah. Apabila ia ditarik, hendaklah selari dengan paras bahu. Okey, untuk pernafasan, apabila anda tarik, anda lepas. Apabila anda hembus, time itulah anda luruskan ke bawah dan kembali ke posisi asal, iaitu dengan menaikkan tangan ke atas kedua. Okey, saya akan ulang.